Selamat datang saya ucapkan kepada semua ya, warga SMKBJ. Hari ini kita meet teachers and staff sama-sama semula sekolah. So yang saya hormati penolong kanan saya, Puan Liza Dahlia, Muhammad Ramli, penolong kanan pentadbiran, Puan Nur Azizah Cik Nawi, penolong kanan Haiwan Murid, dan Puan Zuraidah Hussein, penolong kanan co-curriculum. Kita masih menanti lantikan PK petang kita ya. Alright. Pada minggu lepas ya, saya dan penolong-penolong kanan telah pun menghadiri Google Meet dengan PPD berkenaan dengan pendaftaran garis panduan buka sekolah. Jadi disyaratkan selewat-lewatnya 15 hari bulan diadakan pendaftaran kepada semua warga sekolah sebelum buka sekolah. Garis panduan dan penataran yang diberi sebenarnya adalah berpandukan ni Saya punya colour pink. Tapi saya dah blastkan masuk sebelum ini dalam semua WhatsApp group dan juga Telegram. Ya, garis panduan yang dipanggil GP untuk pembukaan sekolah kita nanti. So saya terutamanya bahagian masing-masing. Ada yang lagging lah Puan Badah. Ini ibu bapa di lagging? Lag. Okey, tak berapa dengar lah. Dengar, tak dengar? Okey, sekarang dengar. Tadi tak clear. Okey, make it simple ya. Alright. Jadi pada hari ini kita just nak go through apa yang perlu kita buat sebelum sekolah dibuka dan selepas sekolah dibuka. Alright? Okey. Puan Liza ada PowerPoint saya rasa. Sebelum itu saya nak maklumkan pada yang belum maklum. Kita ada 2 guru baharu hari itu. Nur Hanif dan juga Nur Farahin. Saya rasa Farahin ada tadi saya nampak nama dia. Hanif saya tak perasan. Tapi Hanif pun dah datang membantu. Dan hari ini kita dapat surat. Kemudian kita akan dapat lagi seorang guru baru. Okey, Pak In, I see you. Puan Rosnida daripada Lembah Subang. Okey, Hanif pun ada tu. Nak perkenal diri ke? Mana? Hanif tadi cuba bercakap Hanif. Hanif tadi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hai Hanif. Hai dia. Hai. Wah. Orang baru posting kan muda belia je muka kan? Alright. Exactly. Once upon a time. Once upon a time. Farahin mana Pak In? Ya, saya kat sini. Senyum. Kamera mana? Pak In? Ada sini. Dah. Hi Farahin. How are you? Farahin. Pak In aja. Okey. Tu 2 adik-adik kita, adik-adik ya. Okey. Dan seorang lagi baru dapat surat hari ni. Beliau dari SMK Lembah Subang. Bekas ketua bidang teknik vokasional di sana. Beliau meletakkan jawatan dan akan bertukar sebagai guru biasa di sekolah kita. Tapi belum lapor diri lagi. Alright. Balik kepada kita punya pendaftaran. Kita akan go through PowerPoint mengenai pendaftaran dan juga FAQ berkenaan dengan guru-guru ada soalan, tolong type dekat chat tu. Ya. Chat tu hanya type soalan sahaja. Saya akan tengok dan kalau saya boleh jawab, jawapannya ada, saya akan maklumkan. Okay? Alright. Mana Puan Liza tadi? Liza masukkan kita punya PowerPoint tu. Saya tunggu Puan Liza post. Mana Puan Liza tu? Puan Liza? Okay. Okay, dia tengah loading untuk Liza. Sekejap. Loading. Keluar muka you. Okay dah. dah. Lakar sebab Puan Liza dekat bilik sebelah je. Tak pandai nak bermik-mik jerit je pada dia. Okay, kita tengok ya. Surat siaran dikeluarkan pada 4 Jun yang lepas ya, 4 Jun yang lepas, ya, tentang garis panduan. 4 Jun yang lepas 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 ya, tentang garis panduan.
Untuk murid-murid SPM, peperiksaan awam tahun ini. Alright, next please. Alright, okay. Swasta, semua yang berdaftar dengan KPM. So sebenarnya semua orang ada ni. Kena tengok nanti. Liza, on je Liza sebab dia orang tak dengar pun. Mungkin tak. You pakai air ni, I pakai you punya. Tak apa juga, tak apa, scroll je. You scroll je, you scroll. Please bear with us, dinosaur. Mari letak phone kat sini. Okay. Alright, you scroll lah. Suara tak clear, tengok PowerPoint je. Scroll aja Liza. Sekejap ya. Ada soalan type dekat chat ya. Berada dalam keadaan selamat untuk beroperasi. Selamat dari segi kesihatan lah ya. So kita kena pastikan semua yang kita buat is based on the SOP. Boleh tengok tu. Alright. Okay, next Liza. Okay. Walau bagaimanapun, teachers still kelas masih on. So next week starting on the 24th, kita akan ada online dan offline classroom. Form 5, 100% physical classroom. Tingkatan 1 hingga 4, online classroom. 100%. Okay. Next, bacalah sambil-sambil tu ya. Kita akan masukkan PowerPoint ni dalam Telegram nanti. Okay. So, ibu bapa, kena screenshot ni bagi pada ibu bapa. They have to make sure anak-anak mereka sihat sebelum hadir ke sekolah. Okay. Dan juga kena mantau dia punya online classroom, motivasi untuk itu tugas ibu bapa. Okay, next. Okay. Dari segi pengurusan sekolah, tengok kehadiran guru tertakluk pada arahan JPA. Murid lain tidak perlu hadir ke sekolah, hanya tingkatan 5 sahaja. Kehadiran murid adalah berfasa. Sekolah boleh melaksanakan waktu persekolahan secara berperingkat dengan kelulusan pendaftar negeri. So that's why hari ini kita dah hantar surat permohonan untuk satu sesi. Untuk satu sesi kita kena mohon. Pendaftar negeri adalah pengarah negeri ya. So saya dah hantar surat tadi, Puan Liza dah draft, kita pun dah type dah hantar. Alright. Perhimpunan sekolah, aktiviti lain yang melibatkan murid berkumpul secara beramai-ramai tidak dibenarkan. Dalam atau luar kelas. So group work, no more group work. Okay. Semua individual at their own table. Alright. Next. Pelaksanaan pembersihan kelas ya. Selepas tamat sesi sekolahan. The cleaners will have to do this. Fokus pembersihan permukaan yang kerap disentuh. Pembasmian kuman jika ada kes positif COVID. So selagi tidak ada, kita hanya buat pembersihan biasa. Soap and water should be enough ya. Perancangan susun atur bilik-bilik PDP berdasarkan penjarakan sosial, jarak 1 meter di antara meja. Lebihan murid perlu ditempatkan di kelas yang lain. Daripada kita punya anggaran, kita muat 20 per classroom. That's why kita hanya pecahkan satu kelas kepada 2. So we will end up with 20 kelas tingkatan 5. Pengusaha kantin hanya menyediakan makanan berbungkus. Murid makan di dalam bilik PDP di bawah seliaan guru pada waktu rehat. Murid yang makan di asrama ini tak berkaitan dengan kita lah. So kantin tidak akan dibuka untuk murid dan juga guru. Sebab kita hari itu bertanya dengan
Alright. Pergerakan ke bilik khas boleh diadakan dengan syarat. Ya. Siapa type tadi ya? Semua pergerakan perlu diiring oleh guru. So kalau cikgu nak bawa dia ke makmal, cikgu kena datang dan iring mereka berjalan ke makmal. Kalau cikgu nak bawa dia ke bilik GKT, cikgu kena iring mereka. Untuk PKP ni semua pergerakan murid perlu ada pengawasan guru. Okay? Alright. Next. Okay. Bilik kesihatan sakit di sekolah harian dijadikan bilik isolasi bagi murid yang bergejala. Gejala means dia ada simptom sebelum mendapatkan rawatan. Bilik ini perlu dibekalkan dengan pelitup muka, sabun, okey. Pelan lokasi untuk diletakkan tanda penjarakan sosial di bilik PDP, kantin, bilik guru dan lift. Perlu diadakan dan ditampalkan di bilik-bilik berkenaan. Jawatan kuasa kita dah sabun pensanitasi tangan, okey. Alright. Pemamikan bahan bercetak, alright. Next Liza, tak apa. Keselamatan murid guru, okey, tengok standard operasi. Inilah dia. Perlu akur. Untuk murid, mereka akan disaring suhu badan di pagar. Ya. Sekiranya suhu melebihi 37.5, mereka tidak dibenarkan masuk dalam kawasan sekolah. Guru yang bertugas kena pastikan mereka tak masuk, duduk luar, tunggu ibu bapa mereka. Tetapi sekiranya pagi, dia tak ada masalah kesihatan. Tapi masuk kelas kita tengok dia dah demam, hantar ke bilik kesihatan untuk disaring suhu dan untuk diisolatkan sebelum ibu bapa mereka datang ambil. Okay? Alright, next. Keselamatan murid. Okay. Saringan di pintu masuk, sekolah boleh meletakkan lokasi, masa senggang bagi murid yang berjalan basikal, suruh mereka rehat sebentar dahulu sebelum kita saring suhu. Takut panas badan kerana berlari atau sebab gayu basikal, ya. Duduk dulu for few seconds baru kita saring. Memastikan murid, guru dan warga sekolah mengamalkan kebersihan tangan. Guru, okey, ini bukan untuk kita lah, murid berkeperluan khas yang perlu kita pegang dia punya buku dan ABM. Itulah guru perlu sanitize, kita tidak ada. Memastikan murid yang mempunyai masalah berkaitan imuniti badan yang rendah sentiasa memakai pelitup muka. Sekiranya kita tahu ada murid kelas kita tu yang memang asthmatic, yang memang ada masalah kesihatan dari segi itu, make sure dia memakai face mask. Tapi sekiranya tidak and they are at their own table, tak perlu pakai sebenarnya, ya. Tapi bila bergerak itu, make sure they wear the face mask. Okay? Next. Okay. Pematuhan, penjarakan sosial dan kebersihan tangan. Penegasan, so guru bertugas untuk membantu pastikan keselamatan murid terjamin. Hebahan berkenaan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri. Ujian minda sihat secara berkala oleh UBK. Okay, hebahan ini sebenarnya perlu dilakukan 3 kali sehari. Pagi semasa murid datang nak ke kelas, pada waktu rehat dan semasa murid balik. Jadi kita mengambil keputusan untuk merakam suara guru, ya, membacakan pematuhan dan penegasan ini dan kita akan pasang setiap hari. So kita yang in charge ni adalah Puan Zanaria. So sesiapa saja yang berminat untuk direkod suaranya, berjumpalah dengan Puan Zana. Because kita berpendapat kita akan rekod beberapa orang guru supaya murid pun tak bosan dengar 3 kali sehari. Contoh yang disebut pagi tadi, pagi mungkin kita pasang suara Ustaz Amri, masa rehat mungkin suara orang lain, masa balik suara orang lain. Sekiranya ada yang nak merasa ada masalah, cuma tiada bayaran untuk guru-guru ni, ya. Ini free recording, okay? Tapi kalau berminat, maklum, jangan malu. Kalau tak nak bagi tahu nama pun tak apa. Bila pasang biar kita pun teka. Siapa? Tu suara siapa? Okay. Tapi itu wajib kita buat. Sebab saya tidak mahu membebankan guru bertugas setiap hari kena baca 3 kali. Pagi kena pergi baca di pejabat, tengah hari baca. So kita rekodkan, okay? Free record.
Okay, sekiranya wujud kes COVID, ini yang kita tidak mahu. Kerana kita kena mengenal pasti sediakan senarai kontak rapat bagi yang positif dan mendapatkan nasihat dari PKD mengenai keperluan melaksanakan pembasmian kuman di lokasi yang dikenal pasti. Kalau kita ada murid yang positif ya cikgu, kita kena panggil PKD untuk sanitize the whole school. Dan kita kena tengok pula senarai nama, kontak rapat yang mungkin akan dipanggil untuk disaring. Jadi kita cuba untuk mengawal supaya tidak berlaku ini. Liza? Okay. Kontraktor dan pengusaha kantin telah pun kami buat dengan saya tadi kepada kontraktor keselamatan, kebersihan, kantin dan juga kedai buku. Ya, semua akan disaring. Langkah masuk sekolah je, semua akan disaring temperature sebelum boleh memasuki sekolah untuk melaksanakan tugas. Okay, next Lisa. Okay, pelaksanaan PDPC. Okay, jawatankuasa menyusun jadual, mengambil kira keperluan kesediaan guru. Semakkan RPT, saya masih menunggukan takwim terkini supaya boleh kita buat adjustment untuk RPT. Setakat ini belum lagi. Melaksanakan pemantauan PDP, this is online dan offline. Bimbingan secara berfokus kepada guru untuk memastikan pembelajaran dapat dilaksana secara berkesan. Sekiranya ada guru yang mempunyai masalah untuk melaksanakan PDPC, sama ada online atau offline, mohon maklumkan kepada ketua bidang masing-masing, ketua panitia masing-masing dan juga Puan Liza ya. Please jangan. Okay, next. Liza? Line code. Okay. Sebelah tu. Diri sebelah je, okey. PDPC mengikut kreativiti masing-masing berdasarkan kesesuaian setempat. PDP secara talian, latihan dalam buku teks, inilah yang dia kata dikenal pasti mengikut kesesuaian. Hasil kerja murid perlu ditaksir, namun pentaksiran ditangguhkan hingga sekolah dibuka semula bagi murid yang tidak dapat menyerahkan tugasan dalam tarian atau serahan tangan. Okey, ada nampak soalan tadi. Puan Ayu kot. Untuk penyerahan bahan, ya, murid-murid tingkatan lain, saya jawab dua-dua ya. Untuk Puan Asrahayu dulu, maksudnya nanti 24 hari bulan semua guru akan naik ke sekolah. Ya, 24 hari bulan semua guru wajib bertugas seperti biasa di sekolah. PD laksanakan di sekolah. Kecuali work from home, iaitu anak 12 tahun right? Dan ada pelaporan. Syarat dia. Tak dengar? Dengar tak? Tak, bukannya tak dengar tapi dia tersekat-sekat. Gambar Bukan tak aku. tak dengar. Tersekat-sekat memang tak dengar tadi bahagian yang penting tu. Ya, bahagian penting tak dengar. Ulang ya. Yang 12 tahun tadi apa? Yang penting tu kena dengar tu. Sebelum Ya, tu pun. 12 tahun. Kalau ikut Kalau ulang. SPI kementerian, dia hanya ada beberapa syarat sahaja yang boleh bekerja dari rumah. Iaitu anak tidak ada orang menjaga bawah 12 tahun dan taska tidak buka. Dan suami bekerja tak boleh cuti, tak boleh rotate. Ya? Maksudnya hari-hari pun suami kena pergi kerja, tak boleh suami 2 hari, isteri 3 hari. Tetapi untuk ini perlu diberi dokumen lengkap tentang pekerjaan suami, kenapa suami tak boleh, semua dan sebagainya. Dan guru bekerja di sekolah. Tetapi saya setakat ini saya rasa semua boleh hadir sebab ada taska yang dah buka. Jadi 24 hari bulan semua wajib bertugas di sekolah. Ni sekolah dah buka seperti biasa. 1 sesi. Alright? Okay.
Kata Asrahayu tanya apa? Tu Asrahayu. Puan Siau tanya boleh tak murid ambil buku latihan? Murid tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah kecuali tingkatan 5. Sekiranya ada bahan guru nak beri pada murid, guru kena letakkan dalam kotak, letak di guard house. Kalau ikut garis panduan ni, kalau cikgu baca nanti dalam ni dia ada sebut, parents yang kena ambil di pagar tu. Murid sebenarnya tidak boleh datang ambil. Tapi sekiranya parents tak ada, murid tu nak ambil juga, tak boleh masuk kawasan sekolah, cikgu-cikgu kena tinggalkan benda itu di guard house. Kami dah maklum pun pada guard house tadi bahawa kita akan letak kotak dan sebagainya. Ke kawasan sekolah untuk ambil. Mengikut kalau kena maklumlah, kalau cikgu ada buku nak bagi pada satu kelas, cikgu letak dalam kotak, letak nama kelas tu, tinggalkan pada guard. Murid boleh datang ambil di guard house. Masuk kawasan sekolah tak boleh. Untuk locker pun parents yang kena datang ambil bahan anak dalam locker. Murid lain dah tak boleh masuk kawasan sekolah. Okay? School until 1:30 insyaAllah. Ya Puan Liza? Ya. Kita masuk 7:20 until 1:30. Satu sesi semua orang. Okay? Alright. Okay, next. Ini pelibatan ibu bapa untuk bantu sekolah. Kan? Ini sebenarnya. Inilah dia membuat tanda penjarakan, menyediakan sanitasi. Ini yang sepatutnya ibu bapa datang bantu kita. Pihak PIBG kita dah memberi persetujuan untuk menampung perbelanjaan kita. Sebab kalau semua pensanitasi, semua nak kena dibeli sehingga akhir tahun, memang kos dia agak tinggi untuk sama-sama membantu kos kita untuk memastikan sekolah kita mengikut SOP yang ditetapkan. Alright. Okay. Next Liza, lagi. Asrama tak ada dengan kita lah. Okay. Lain-lain tu tak ada dah. Itu untuk itu. Itu untuk sekolah. Jadi kita perlu sediakan sekolah yang ada semua tanda-tanda penjarakan sosial. Dalam kelas, dalam tandas, bilik-bilik khas, kantin dan semua laluan yang akan dilalui oleh murid. Semua kena, termasuk juga guru dan bilik guru. Sebab itulah saya nak guru-guru kemas bilik guru. Sebab semua permukaan perlu kita sanitize. Dan untuk itu tidak boleh ada banyak barang-barang atas meja, susah cikgu nanti. Okay. Tadi, tengah hari tadi saya dah mohon kepada PIBG untuk menanggung kos 1 tong ni untuk guru-guru guna pakai untuk panjang 3 hari ni. Ya. Nanti saya mohon Puan Liza confirm Roro boleh datang hari apa. Saya harap Selasa, Rabu, Khamis atau Rabu, Khamis, Jumaat. Minggu ni kita kena clear. Kerana pihak PPD akan turun memantau persediaan sekolah. Jadi saya amat mengharapkan Tong Roro, Tong apa pula dia ni. Ya, Tong Roro. Yang selalu kita panggil masa kita kemas bilik guru. Memang kena kemas. Saya minta Puan Liza mintakan dia Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat kita buat spot check. Siapa je yang tak kemas, kita kemaskan. Tu kena ni lah ya. Saya mohon kerjasama. Datang sekolah tolong kemas. Bilik-bilik khas juga termasuk ya. Bilik koko, bilik disiplin. Dikemaskan dan tanda penjarakan sosial mesti ada. SPBT, UBK. Semua kena ada. Ya. Tanda penjarakan sosial. Di mana ada guru, di situ wajib ada tanda penjarakan sosial. Sebab untuk satu sesi, salah satu syaratnya adalah kita cukup ruang untuk guru duduk sebagai bilik guru yang boleh diamalkan penjarakan sosial. Jadi kita dah listkan bilik-bilik khas. Ini nanti yang PPD nak semak. Sama ada kita akur atau tidak. So cikgu memang kena buat tanda 1 meter, 1 meter, tanda pangkah tu semua. Di semua bilik yang jadi bilik guru di Bijin. Termasuk di blok B. Ya.
Alright. Okay. Sudah kemas Zuriah. Thank you. Okay. Line internet kita okey tak Puan? Okey. Saya dan Puan Mia sedang berusaha untuk memastikan talian internet di Blok B itu stabil. Ya. Cikgu, tapi cikgu kena faham. Tidak ya? Mau meeting lah. Mau meeting. Okay. Cikgu kena faham. Kita ada 97 orang guru. Saya tak boleh adakan 97 hotspot untuk cikgu. Yang kuat taliannya, cikgu kena buatlah tempat-tempat 6 makmal, semua 6 bengkel di Blok B. Tak boleh. Saya dah tanya orang yang selalu buat, dia kata tak boleh. Kita kena hadkan beberapa tempat, beberapa kawasan. Tetapi kita akan pastikan kawasan-kawasan itu mencukupi untuk semua orang buat ni. Tapi tak boleh lah setiap ceruk and corner kita nak buat talian tu kuat, tak boleh. Tapi kita sedang mencuba. Give us some time. InsyaAllah minggu ni kita akan selesaikan masalah internet. Setakat ini saya rasa di blok A ni tak ada masalah. Ya? Alright. Itu satu. Dan yang kedua, oleh kerana kita kena buat pengumuman ni setiap hari, kita dan murid tidak boleh berhimpun. Jadi kita akan cuba upgrade juga sistem speaker perhampiran kelas-kelas tingkatan 5 tu. Supaya clear segala apa makluman yang kita beri. Kita hanya akan gunakan 2 tingkat, iaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 kita sekarang pejabat dan tingkat 2. 10 di tingkat 1, 10 di tingkat 2. Turun. Satu tangga hanya boleh menjadi sehala. Dan rehat juga kita akan susun supaya satu rehat, 2 sesi rehat, setiap rehat tu floor yang sama supaya tak clash pergerakan murid. Okay? Alright. Ada soalan lagi tak? Sudah masuk yang hal lain. Puan Liza pun ada tu. Saya nak masuk dalam FAQ kalau tak ada. Okay. Kalau tak ada, Puan Liza kita masuk FAQ ya Liza. Okay, soalan lazim berkaitan pergerakan guru kembali ke sekolah. Ya, beberapa hari yang lepas, juga minggu lepas, ramai guru bertanyakan tentang pergerakan guru. Dan mungkin ada yang mempertikaikan, kenapa saya suruh ambil CRK? Sedangkan buat online classroom, sedangkan cikgu tidak ada kelas. Kenapa pula? Puan Mimi, semua balik 1:30 ya. Jangan berakhir pukul 12 cabut balik. Okey, FAQ berkaitan guru kembali ke sekolah. Soalan lazim. Cikgu tengah ni. Okey, tengok. Yang pertama, dalam tempoh 9 hingga 23 Jun sebelum sekolah buka ya. Sebab 24 Jun dah dikira hari bekerja biasa seperti sebelum PKP. Adakah semua guru perlu berada di kawasan tempat bertugas selepas tamat cuti persekolahan pada 7 atau 8 Jun? Cikgu baca tengok tu ya. Ya, selaras dengan arahan KPM melalui surat pemakluman mengenai arahan kepada guru kembali ke tempat bertugas bertarikh 4 Jun. Maksudnya selepas 8 Jun yang lepas, semua guru perlu berada tempat bertugas atau dipanggil stesen bekerja. Bagaimana jika guru mengalami masalah untuk kembali bertugas? Maksudnya 9 hari bulan cikgu masih di kampung. Guru hendaklah mengemukakan surat permohonan cuti beserta dokumen sokongan kepada pengetua guru besar untuk cikgu kena ambil CRK pada waktu tersebut. Atau kalau sakit kena ambil MC lah ya. Apakah yang berlaku sekiranya guru gagal untuk kembali ke tempat bertugas setelah tamat cuti pertengahan tahun? Guru adalah penjawat awam yang tertakluk kepada peraturan-peraturan pegawai awam. Tindakan tata tertib boleh diambil atas guru sekiranya gagal hadir bertugas tanpa sebab yang munasabah. Sebab itu cikgu, masuk minggu lepas dan minggu ni, cikgu tak boleh suka-suka keluar negeri Selangor, keluar Shah Alam tanpa bagi tahu saya. Cikgu boleh buat tanpa bagi tahu saya, kan? Saya tak akan tahu. Tapi sekiranya berlaku apa-apa, cikgu putus semua cikgu punya keistimewaan sebagai seorang pejabat awam.
Pak cikgu bergerak luar stesen kerja tanpa kebenaran pengetua. Okey. Adakah guru perlu hadir bertugas di sekolah bagi membuat persediaan sebelum sekolah dibuka semula? Saya faham ada yang kata 4. Guru perlu hadir bertugas apabila diarahkan oleh pengetua atau guru besar bagi melakukan persediaan buka sekolah. Kena datang. Tak dengar, baca. Saya baca benda yang Puan Liza post. Supaya tak ada yang tak puas hati dengan saya lagi lepas ni. Adakah guru perlu melaksanakan PDP dalam tempoh persediaan? Ya. Kita still online. Ya. Alhamdulillah kita antara few sekolah yang 100% online classroom berjalan. Itu tahniah cikgu. Very good. Well done. Adakah pengetua boleh memanggil guru bermesyuarat dengan kehadiran melebihi 20 orang? Hendaklah mematuhi arahan semasa MKN bagi menghadkan bilangan ahli dalam satu masa bergantung kepada keluasan bilik dan tempat mesyuarat. Kalau boleh lebih tak apa. Kalau boleh dibuat penjarakan sosial 1 meter, boleh dipanggil lebih. Kalau tak boleh buat penjarakan, tak boleh melebihi 20 orang. Adakah guru perlu hadir di sekolah walaupun hanya arahan KPM melalui surat pemakluman 4 Jun? Sekolah buka, cikgu kena balik ke kawasan kelas peperiksaan. Guru perlu melaksanakan berkaitan dengan akses kepada kemudahan yang ada di sekolah. Maksud dia home based learning ni home pada murid selepas 24 hari bulan. Guru dah ke sekolah. Okay. Bagaimana, adakah guru yang berimmuniti rendah boleh bekerja dari rumah? Bagi tujuan bekerja dari rumah, guru berimmuniti rendah hendaklah mengemukakan surat permohonan beserta dokumen sokongan kepada pengetua untuk pertimbangan selanjutnya. Bagaimana kehadiran guru bagi sekolah 2 sesi? Kehadiran guru bagi sekolah 2 sesi bergantung kepada perancangan pengetua. Pengetua boleh mengatur jadual kehadiran semua guru termasuk guru sesi petang untuk hadir ke sekolah di sebelah pagi dengan mengambil kira aspek penjarakan sosial. Setelah bermesyuarat dengan pentadbir, kita memang decide untuk adakan 1 sesi sahaja. Okay? Penjagaan anak di bawah umur 12 tahun pusat jagaan kanak-kanak. Pengetua boleh memberi tapi Pak saya kata masih perlu dengan dokumen masalah penjagaan. Tidak boleh. Budak-budak di bawah 12 tahun sebenarnya tidak dibenarkan ke tempat-tempat awam, ya, termasuk ke sekolah. So tidak boleh. Bukan guru pengetua tidak mahu bersimpati. Itu garis panduan KPM, ya. So kita kena akur. Alright. Itu FAQ. Ada soalan tak untuk FAQ ni? Ada tak nak tanya apa-apa? Tak ada. Bahan-bahan ini kita akan masuk. Yang saya bacakan tu, yang saya cakap ni ada semua yang diberi oleh MOE. Jadi kita akan masuk. Apa soalan tadi tu? Siapa yang saya tak jawab tu? Puan Badar belum jawab soalan saya. Apa soalan tu tuan-puan? Makluman boleh baca. Semua ni kita akan upload. Jangan risau. Soalan siapa tadi saya tak jawab tu? Ni lagi. PowerPoint tu kita akan masuk. Semua kita akan masuk. Tanya bilik akses dan PSS dibenarkan beroperasi ke? Cikgu dengar tak saya cakap? Dengar tak? Putus-putus. Okey. Saya rasa sekolah tak kejam. Kita tak kejam. Kita akan siapkan pusat akses, pusat sumber, iaitu bilik media,
bilik part 21, sanggar bahasa, makmal sains, bengkel kita tengok ke Peluang ICT untuk kita jadikan studio untuk cikgu buat online classroom. Kalau boleh bilik holding room di bawah pun kita akan cuba adjustkan minggu ini supaya boleh jadi studio online classroom. Okay? Okay tak? So tidaklah semua cikgu bersesak-sesak di bilik guru. Dan tidaklah sampai ada guru saya terpaksa duduk bawah pokok nak buat online classroom. Semua kita saya ada soalan. Okay. So kita okay. Pelajar tak boleh masuk PDPC hanya di dalam kelas atau di makmal atau bilik seni atau bilik GKT. Kecuali budak ICT mungkin masuk bengkel ICT. Ya, untuk pusat sumber kecuali budak moral saya rasa. Untuk PDPC biasa tidak sebab kita nak mengelakkan pergerakan murid. Kelas moral diganti di mana? Tak silap saya di pusat sumber. Liza? Buat bilik jati dah guna. Pusat sumber puan? Okey puan, terima kasih. Okey puan. Sama. Perempuan. Saya nak bagi tahu juga Puan. Puan Bada. Okey. Ya. Dekat blok B, internet dia tak berapa kuat lagi tapi akan di-upgrade kan? Ya, betul. Kita sedang cuba cara terbaik. Sebab Minggu ni kita try nak set up apa yang okey. Sebab rasanya bilik part 20 bilik part 21 makmal bilik GKT, bilik seni semua problem tu. betul. Cuma kita nak tengok kalau kita ada yang baru, mungkin tak boleh semua bilik, kita akan pilih beberapa, ya. Dapat 4 ke okeylah supaya boleh dikongsi, tidak berebut nanti, ya. Okey ya Puan Syah? Terima kasih Puan Bada. Okey, sama. Okey. Okey. Ya, ada lagi tak soalan? Tuan, Puan Liza dah masukkan bilik-bilik khas sebagai studio kelas dalam talian. Okey ya. Kita cuba, kita try nak set up. Puan Badan, saya ada soalan. Ha? Puan Badan, cikgu makan dekat mana? Ya. Dia bungkus dekat ni. Ya. Cikgu sebenarnya pun kena makan di meja macam murid. Pantry saya akan tutup. Sebab saya tidak mahu ada kluster pantry nanti. So cikgu makan ni, tapi saya dah bincang dengan Cik Azman. Saya minta dia buat macam Putus. lauk. Nanti dia tengok. Kalau nak dia hantar ke bilik guru. Apa tu Puan? Dengar lauk je. Hello? Dengar lauk je Puan Bada. Saya dah minta Tiba-tiba dengar lauk je. Okay, saya minta Encik Azman Kantin Betul. sediakan package sarapan, package makan tengah hari dan package bawa balik untuk guru-guru. Okay. Dan kalau kata untuk penghantaran ke bilik guru, mungkin ada jarak masa. Tak bolehlah setiap minit ada cikgu nak order, kesian kat dia kan. So mungkin akan ada, dia akan buat. Alright, macam Food Panda tu lah. Ni Food Panda daripada kantin. Tapi nanti kita akan buat penjadualan supaya ada masa-masa. Let's say kita order dari pukul 7 ke pukul 8, dia akan hantar 8.30. Yang order sampai pukul 9, dia akan hantar pukul 10. Macam tu lah ya. Alright. Okay. Saya dah, Puan Azizah pun tadi dah tekankan pada beliau. Putus lagi. So cikgu tak payah balik masak. Nanti dia akan buat dan mungkin dia akan belaskan untuk sehari sebelum dan sebagainya. Untuk guru kelas, nanti untuk makan budak saya akan bincang di luar talian ni lah sebab susah, rumit. Tapi pun kita akan buat macam tu juga ya. Alright. Ada soalan lagi? Okey, Puan, nak cakap sikit. Ruang sebab Cikgu Jihan ada cakap kat sini, dia kata pantry, tempat makan dan ruang solat saja ditutup. Okey, jadi kita minta laluan ruang solat dibuka sebab ada cikgu-cikgu yang nak solat duha. Betul. Tapi cikgu-cikgu guna telekung dan sejadah sendiri. Betul. Ya?
Ya. Okey, jadi ruang solat akan dibuka, entry akan ditutup. Ya. Okey, itu Betul. saja. Terima kasih. Okay, thank you Pak Asrayu ya. Kena bawa sendirilah peralatan solat sekiranya nak solat duha dan sebagainya ya. Kita yang sekolah ni pun kita simpan. Alright. Ya, sudah. Betul. Okay, ada soalan lagi? Puan, saya nak tanya, budak-budak pergi toilet kena iring ke tak perlu kan? Sebenarnya kalau ikut SOP setiap pergerakan murid perlu diiring. Sabar Puan Zarina. Tapi kita hari tu dah bincang, hanya seorang murid sahaja yang kita benarkan ke tandas. Ya, tak ada berkawan-kawan, tak ada hantu tandas kita setakat ni. Mungkin kita, itu hari tu pihak HAM pun kita ada bincang. Nak bekalkan whistle, siapa yang ada meeting dengan saya hari tu. Kita nampak je budak berkumpul-kumpul rapat-rapat, kita tiup je whistle daripada jauh supaya dia bergerak. Tapi sebenarnya tak perlu iring. Tapi saya rasa kita boleh nampak kalau budak ramai berjalan ke tandas tu, janganlah benarkan kelas kita. Alright? Setakat ni. Kalau budak boleh jaga diri, tak perlu iring. Kalau macam tak terkawal pergi toilet tu, mungkin kena iring. Tapi saya rasa takut. Kalau kita jaga kelas tu hanya budak 20 atau hanya budak 18, 17, kita senang kawal sikit. Ya? Puan Mada nak tanya boleh? Ya. Yang bilik sanggar tu belum ni lagi kan? Belum apa? Tip-tip tu lagi kan? Ya. Tadi senarai Puan Liza bagi nama guru in-charge tu, guru itulah kena buat penjarakan sosial. Okey, nanti bincang dalam panitia lah. Okey. Ya? Alright. Izzah kena sanggar ke? Izzah jaga sanggar. Okey. Right. Nah. Ajaklah kawan ya, sama-sama kawan yang unit bahasa datang bantu. Alright. Okey, ada Puan lagi Mada, akan ada jadual baru ke? Bila kita buka kelas tingkatan 5 di sekolah, kita akan buat, tapi tak silap saya untuk sesi tingkatan 1, 2 tak ada, tak terganggu yang sesi pagi ni. Ya, jadual baru. Okey. Untuk petang yang stay online tak ada masalah. Untuk pagi akan ada sedikit perubahan lah pada jadualnya. Kalian, kita kena adjust supaya guru ada ruang di antara kelas tu. Kan? Daripada talian nak pergi ke kelas kan. Tak boleh nak dirapatkan kelas-kelas tersebut. Kena ada masa. Jadi itu yang kita kena adjust balik. Macam sekarang tak apa. Cikgu 3 kelas berderet, cikgu dah memang duduk depan laptop. Nanti bila balik sekolah, kan, kelas waktu pertama depan laptop, waktu kedua masuk kelas, waktu ketiga depan laptop. Itu akan jadi masalah. So kita akan adjust balik ya. Supaya kita nak membantu selagi boleh untuk tidak membebankan guru. Okey? Itu soalan Ayu tadi ya. Okey. Apa lagi nak bercakap, nak bertanya? Puan? Taslim tanya soalan. Okey. Ada lagi tak? Puan nak tanya. Okey. Assalamualaikum. Puan. Waalaikumsalam ya Puan Wan. Nak tanya tentang pergerakan pelajar ke kantin tu. Dia macam mana? Mungkin 2 orang murid ke bawah. Berapa? Untuk 2 atau 3 nanti kita bincangkan untuk ambil makanan. Tadi kami dah berbincang dengan mesyuarat masa dengan kantin. Setiap kelas akan dibekalkan dengan 2 bakul. So dia turun, dia ambil makanan dia. Ni food basket kelas lah. Bawa naik ke kelas. Hanya so makanan tu. Ya Puan Wan. Makanan tu kira pelajar tak boleh pilih lah. Kita akan bagi menu sehari atau 2 hari sebelum. Dia kena pre-order. Semua dah di-pack. Macam kita beli Happy Meal, Value Meal dekat McDonald lah. Semua dah ada kan? Murid bawa. Sebab semua makanan perlu di-pack ya. Tak boleh nak cedok dan sebagainya, tak boleh. Okey. Minggu ini kantin akan cuba buatkan menu dan dia akan tunjuk dulu pada kita. Baik. Lepas tu nanti budak-budak tu bayar macam mana sebab saya ada anak kan? Betul. Bayaran dia macam mana Puan Mada? Kita sebenarnya
bulan kita tak boleh Tersekat buat Puan lah. Mada, tersekat. Ya. Tersekat. Murid akan bayar pada guru kelas. Bayar semasa buat order sehari sebelum. So guru kelas dah boleh bagi senarai kepada Encik Azman kantin kan untuk pack A berapa orang, pack B berapa orang dengan kos dia. So hari esoknya pergi ambil makanan sahaja dan bawa list untuk esoknya pula. Okay? Kita kena pre-order dan bayar macam kita bayar Grab Food lah, sebelum datang kita dah bayar dah. Okay? Puan Mada, Ya. ni, Ana tanya boleh bawa bekal sendiri kan? Tak ada masalah kan? Boleh, guru dan murid boleh bawa bekal sendiri. Okey, Tapi tak thank you. boleh order Food Panda, Grab Food depan pagar waktu rehat. Cikgu pun tak boleh. Okey. Right? Right. Panda Thank you. Okey. Right. Ada lagi? Puan Mada nak tanya. Ya. Yang nak kena ambil suhu-suhu tu kan, dekat kantin nak kena ambil lagi ke? Masa awal masuk je kan? Hanya masuk sahaja. Okey. Okay? Puan Mada, Ya. Puan Mada, Yes. just a suggestion. Kalau ibu bapa yang terus book makanan dan pay, isn't it easier? Tak, Salvi, you kena fikir. Kalau ibu bapa berapa puluh, berapa ratus kantin nak kena simpan order tu. Okay. Kalau nak ada kelas, it's easier. Kita akan buat WhatsApp group guru kelas dengan Cik Azman. Okay. Senang satu orang saja bagi order. Terus order dalam WhatsApp. Okay. Alright, Kalau thank you. tidak susah nak keep track anak siapa, bapaknya siapa, anaknya yang mana. Nanti pening-pening. Kita nak minimumkan pergerakan murid ke kantin. Sebab nanti queue tu panjang kalau ramai pergi. Alright. Ada lagi soalan cikgu? Puan Mada, Yes. Puan, kelas saya selalunya diadakan di pusat sumber. Jadi tempatnya sama ke Puan untuk bahasa Tamil? Lama. Nanti cek dengan Puan Liza ya, saya lupa pula. Okey Puan. Okay, nanti kita maklumkan ya. Okey. Tak apa, you tak ramai anak. Boleh cari bilik mana-mana Puan Jaya. Nanti kita bagi. Okey Puan, thank you. Okey. Puan Mada, Yes? Yes, Selvi. but rate spot is too small for even 5-6 students. Saya rasa tak boleh rate spot. Red Spot boleh jadi studio untuk guru online. Studio, studio je. Seorang. Untuk macam moral atau bahasa Tamil, bahasa Cina, bilik media lebih sesuai dan juga ruang utama. Kalau cikgu nak buat studio Red Spot tu sesuai. Ya, sebab apa-apa pun masih perlu ada penjarakan sosial 1 meter murid dan guru. Tapi guru kena iring murid lah ke PSS kan? Ke mana-mana pun. Ya, PSS, seni, mana-mana guru kena iring. Tanpa guru, murid tak boleh bergerak. Okay, Itu thank you. Cikgu kena pergi ambil mereka lah, bawa iring ke mak-mak. Ya? Sama juga yang lain-lain. Okey. Ada lagi? Puan Mada. Yes. Puan Mada. Surat SOP tu kan dia ada tak sebut kelas POL kena gerak ke pagi ke kekal kat petang? Tak ada, bergantung pada kita. Sekarang kelas U 12.45 ke Bin? Ya, 12.45 Friday. Boleh kekal. But then school dia tak wajibkan off sebelum pukul 1.30 kan? Untuk POL tak apa, sebab POL memang di luar waktu. Okay. So POL I call you Sarah, I nak book bilik media. Alright, okay. Melvin. Thank you. Ada lagi? Puan Liza, you ada nak cakap apa-apa Puan Liza? Puan Liza ada nak bagi makluman. Okay, kita dengar. Puan Mada nak tambah sikit. Tempahan bilik khas tu kita dah ada form online kan. Mungkin boleh guna yang tu, sambung balik penggunaan dia selepas kita buka sekolah nanti. Alright, supaya tak tak ada. Tuan, Puan Lisa tengah ni.
Ayam. Udahlah tu, cukup lah. Dah. Oh, Sekejap. okey. Okey. Puan Izzah kata nanti dia share, apa-apa nanti bacalah. Okey, ada lagi Puan Nur Azizah, Puan ada nak cakap? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk bahagian HEM ni saya cuma nak ingatkan berkaitan dengan guru bertugas. Okey, guru bertugas bila kita dah satu sesi, boleh dengar ke? Boleh. Okey, untuk guru bertugas, nanti guru bertugas kita akan jadi ramai lah sebab kita akan combine sesi pagi dan petang kan. Dan tadi kita dah tengok SOP, semua murid yang masuk akan diambil suhu dia. Jadi saya minta sangatlah guru yang bertugas mesti hadir ke sekolah, mesti ada di pintu pagar murid tu pukul 7 lah. Sebab sebelum pukul 7, murid yang datang awal kita akan tugaskan guide. Guide akan ambil. Tapi bila dah start pukul 7, guru yang kena ambil. Jadi cikgu yang bertugas kena agihkanlah dah ramai-ramai tu berapa orang yang mesti kena adalah di pintu pagar murid untuk ambil suhu. Bila murid datang awal, kita akan minta guard tadi dah bagi taklimat, kunci dulu grill. Kecuali ke pejabat saja pintu akan dibuka, grill akan dibuka. Yang tempat laluan lain akan ditutup sehingga 7.20. Sebab kalau murid datang awal, kemudian terus ke kelas, kita takutlah keselamatan murid semua kan. Jadi murid akan kita minta duduk dulu di dewan terbuka dengan laman perhimpunan tu lah. Kat situ pun akan ada pelan lah label 1 meter jarakkan tu. Jadi saya minta sangatlah guru-guru yang bertugas utama mesti datang lah sebab kita mesti kena ambil suhu. Kemudian kena tengoklah murid yang kita minta duduk di dewan terbuka tu, guru bertugas kena tengok juga. Tak boleh juga. Mesti juga amalkan penjarakan dia. Kemudian yang kantin tadi kita dah buat grup dah, penyelaras tingkatan 5 dah buat grup lah, guru kelas tingkatan 5. Masukkan saya pengetua dengan guru pendamping untuk kita ambil order untuk memudahkan. Okay, order dan kita tengoklah tadi macam Puan Bada kata setiap satu kelas 2 bakul. Jadi guru kelas lah nanti buat jadual ke murid mana yang kena turun ambil. Okay, untuk bagi cepat lah. Okay, begitu juga dengan guru waktu pertama. Tugas dia sebab dalam SOP nanti senarai semak dia adalah kelas ataupun kawasan yang senang dicapai murid, meja, tombol semua tu mesti dicuci sebelum mula PDP dengan selepas. Jadi cleaner kita dah maklumkan dia datang pukul 7, perkara pertama dia mesti buat ialah cuci kelas utama. Jadi guru waktu pertama akan disediakan borang, dia sebagai pelapor lah akuan bahawa kelas telah dicuci sebelum mula PDP. Jadi guru pertama ataupun dia guru waktu pertama dia MC apa dia kena maklum awal lah. Okay, sebab kita tak nak ada laporan nanti murid bagi tahu tak ada pun kelas cuci sebelum PDP. Jadi guru waktu pertama dengan guru bertugas dan semualah sama-sama lah kita tengok keadaan sekolah. Itu je daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Azizah. Puan Zu ada nak maklum apa-apa Puan Zu? Saya nak, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Saya nak sambung sikit apa yang Puan Azizah cakap tu tentang pengambilan suhu murid, pengambilan dan penjarakan sosial murid di dalam kawasan sekolah kan. Guru bertugas saya rasa sekurang-kurangnya kita ada 4 orang. Ya, pagi 2, petang 2. Jadi 2 pagi, 2 orang saya minta untuk ambil suhu murid kita bersama-sama dengan unit co-curriculum ya. Dan 2 orang lagi di waktu pagi juga saya minta berada di kawasan dewan terbuka dan assembly, tempat assembly sebab masa situ lepas murid kita masuk kita akan tempatkan dia buat sementara sebelum dia naik ke kelas di dewan terbuka dan juga ke assembly. Di situ kita dah buat penjarakan sosial dia dah. Kita dah letak jarak dah. Cuma nak pastikan guru bertugas dan guru koko yang bertugas untuk penjarakan sosial pastikan mereka duduk ada jarak. Sebab nanti di masa masuk tu mereka dah memang ada jarak tapi bila kat dewan terbuka
mereka dah mula berkumpul. Yang tu. Lagi satu, untuk guru bertugas dan guru kokok dah buat mesyuarat tadi, murid tidak dibenarkan langsung masuk pintu utama. Maksudnya masuk ikut cikgu. Ya, kalau sebelum ni kalau bicycle kita benarkan masuk ikut pintu utama. Untuk 24 hari bulan ni naik bicycle pun kena masuk ikut pintu yang sama dengan murid lain. Kita tak benarkan langsung sebab nanti mengganggu guru. Jadi memang kita tak benarkan. Saya dah bagi tahu Puan Azizah, saya rasa Puan Azizah pun dah bagi tahu dengan guard untuk tak benarkan murid masuk ikut pintu utama. Saja saya rasa daripada Koko. Ya. Itu saja Puan Bada. Okay, thank you Puan Guru. Siapa lagi nak bercakap? Ada maklumat lain? Untuk hal-hal lain? Saya nak tanya, saya dan anak kan concern pasal pakaian. Pakaian tu 5 hari tu 5 hari pakai baju uniform lah, tak ada selang baju PJ ke, tak ada ya? Setakat ni kita tak putuskan lagi tu. Kena pandai-pandai lah. Apa kan? Pandai mak ayah lah ya untuk settlekan benda tu. Alright. Ada lagi soalan? Puan Bada. Ya Izzah. Cikgu kena pakai baju kurung ke boleh pakai baju PJ? 24 hari bulan tu bertugas biasa ke bertugas tak biasa? Bertugas biasalah, kena ngajar, kena ambil suhu baju kurung Kita fikir diajar ke tidak? Tak ada. Jadi jawapannya baju kurung. Okay. Lepas tu walaupun yang datang hanya tingkatan 5, kita dah bertugas macam biasa. Sebagai penjawat awam kena ikut dah SPI penjawat awam seperti biasa. So untuk hari pertama nanti pastikan semua. Cuma kita tak tahu siapa yang akan turun. Ya, sebab dia nak tengok kita buat atau tidak mengikut SOP pengurusan buka sekolah. Jadi kita kena standby macam first day buka sekolah lah. Entah jabatan, PPD, Nazir, tu nasib kita lah. Ya. Cuma kita buat yang terbaik. Ya. Pembada, kalau PSS kita dah bersihkan dengan water and all ni, adakah akan dibuat sanitizing or something like that, no? Tak, kita dah cuci saja. Lap seperti biasa. Tapi you kena ada jadual hari-hari untuk you tulis itu, you dah sanitize what time. Sebab nanti kalau mereka datang mereka nak tengok, ya. But kalau kelas tak, dalam tu akan ada kelas moral kan? Betul. Jadi siapa akan buat? Pekerja akan datang sanitize tak? Patutnya pekerja lah, tapi kita kadang kan cuba juga ingatkan murid, bawalah wipes ke apa, kena lap lah. Sebab dia ada 20 classroom. Okay. Alright. Okay, untuk bilik-bilik khas, boleh buat isi borang pesanan yang Ustazah Rohanis yang jaga stok untuk pastikan dalam bilik khas bila ada PDP ada sabun sanitizer, sebab bila dilawati ke dipantau benda tu ada. Boleh mohon dengan Ustazah Rohanis, dia jaga stok bahan-bahan ni. Okay, rasa Ustazah Rohanis pun dah masukkan dalam kita punya WhatsApp group ya borang. So isilah supaya kalau kita tidak ada, kita boleh adakan peralatan tersebut. Kita pun nak tengok ya. Okay. Selvi, kalau you letak benda tu dalam pusat sumber, so before the class adjourn, boleh minta murid tu sanitize kan. Alright, okay. Okay, Puan Bada, begitu juga dengan sudut maklumat COVID kan. Maksudnya bila ada PDP, jadi saya cadangkan juga Cikgu Aziah yang AJK bahagian bahan cetakan, buat juga borang lah supaya mana-mana bilik khas yang perlukan makluman semua tu bahan boleh maklumkan Cikgu Aziah, supaya tak adalah Cikgu Aziah dah buat semua dah print, tiba-tiba ada satu bilik tiba-tiba nak buat semula. Mungkin Aziah boleh buatlah Cikgu Aziah borang untuk bilik khas mana yang perlukan bahan. Ya, betul. Bahan cetakan. Boleh Aziah? Puan Bada. Yes. Lu nak tanya. Ya Lu.
Maksudnya 24 hari bulan tu, waktu pertama tu semua cikgu pagi petang kena berkumpul kat tapak ke bagaimana? Tak boleh ada perhimpunan. Tak ada perhimpunan. Maksudnya kita dalam kelas masing-masing, dalam tempat masing-masing lah. Saya kan guru tingkatan 5 yang maksudnya guru masuk kelas, yang tak masuk kelas dia pergi online classroom dia punya tempat lah. Okay, thank you. Jelas Puan Bada. Okay. Puan Bada, kalau hujan? Ya? Kalau waktu hujan, kita tiba sekolah tu waktu hujan? Kita kena buat satu sistem sebenarnya, murid terus ke kelas. Tapi hari pertama tu kita tengok sebab pun mana-mana pun, ya. Cuma kita nak putus lagi. Guru waktu pertama tu. Guru kena tunggu murid di kelas. Okay. Saya nak bercakap Puan Selvi tadi. Pusat sumber Puan Selvi berbeza dari classroom. Classroom satu hari murid yang sama di meja dia. Pusat sumber ni murid yang lain-lain group akan masuk. So after each group kena sanitize sebab another batch will come in. Teachers who bring them also must betul. Ya. Sediakan tempat. Tapi penjaga ada guru mata pelajaran. Guru yang baru tempat dah sedia dah. Tunggu nak lab je besok. Dah sedia tempat betul. Dah. Satu meja. Nanti bila PDP dah bermula, satu grup A masuk pukul 8. Grup A habis kelas pukul 9, grup A kena sanitize. Lab lah. Okay. Grup B masuk pukul 10, dia habis pukul 11, dia kena lab. Sebab murid bertukar. Classroom buat sekali sahaja sebab murid yang sama. Ya? Okay. Ada lagi? Ada apa-apa lagi soalan cikgu? Ada ni? Puan Bada. Puan Bada, tadi Tasnim ada tanya kalau kata kita